hukum minta tolong dengan malaikat. Dalam bab minta tolong kepada malaikat, ambil kawal secara umum dulu. Yang pertama sekali, kalau seorang tu dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tentera Allah malaikat untuk membantu dia, patut jelas dibolehkan. Dia minta dengan Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tentera Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu dia, itu dibolehkan. Sebagaimana ketika kita susah, kita berdoa, ya Allah, hantarlah seorang orang, sama, hantarlah seorang orang yang boleh bantu aku, hak boleh menyelesaikan hutang aku. Ya Allah, hantarlah seorang isteri kepada aku, hak tak ada bini. Boleh ke tak kita? Boleh kan? Tak ada masalah. Okey. Jadi kalau minta daripada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan tentera Allah malaikat untuk membantu kita, maka dibolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para malaikat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah minta dengan malaikat benda hak yang khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hak tu jelas tidak dibolehkan. Bahkan jatuh ke dalam syirik. Malaikat, tolonglah ampun dosa aku. Hak tu tidak dibolehkan. Sebab urusan ampun dosa itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dua. Yang ketiganya, meminta tolong malaikat kepada malaikat, minta tolong kepada malaikat dalam perkara yang bukan khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan benda tu boleh dilakukan oleh makhluk, maka di sini hukum ni adalah dibolehkan. Dibolehkan. Tapi dibolehkan pun ada syarat dia. Dibolehkan ada syarat dia. Kenapa dibolehkan? Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bazzar, yang mana daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengangkatkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan ini adalah perkataan Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Inna lillahi malaikatan fil ard siwal hafadhah." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat pada muka bumi selain daripada malaikat hafazah. Ada malaikat lain, malaikat ramah. Lepas tu, yaktubuna ma saqata min waraqis syajar. Malaikat tersebut menulis daun-daun yang berguguran. Hak yang malaikat yang ada di atas bumi itu, hak yang selain daripada malaikat hafazah yang menjaga anak Adam. Ada malaikat yang lain yang menulis siapa ke daun-daun yang berguguran ditulis oleh malaikat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza asaba ahadukum 'arjatun fi ardin falatin." Sekiranya seorang di kalangan kamu terhalang, tersekat, tidak boleh meneruskan perjalanan dalam satu tempat yang luas tak ada orang seorang, dalam satu padang pasir yang luas tak ada orang seorang, dia terhalang, maka falyunadi a'inu ibadallah, maka hendaklah dia menyeru, bantulah wahai hamba Allah, bantulah wahai hamba Allah. Hadis disebut oleh siapa? Imam Bazzar daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengangkatkan hadis ini kepada Rasulullah. Baik. Cuma kalau kita kaji tentang hadis ini, ada sebahagian daripada perawi hadis meriwayatkan hadis ini secara mauquf, ada meriwayatkan secara marfu'. Maksud dia secara mauquf dengan marfu'. Secara marfu' maksudnya ia adalah perkataan Rasulullah. Secara mauquf ia adalah perkataan Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Rasulullah. Okey. Tentang sanad hadis ini, di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis yang diterima. Sebagai contoh, Imam Al-Haythami dalam kitab beliau, Allah dah bagi dalam kitab beliau, dia menyebut bahawasanya perawi-perawi hadis ini adalah perawi yang boleh dipercayai. Begitu juga Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, Imam Ibn Alan tak silap ingat, yang mana Al-Hafiz Ibn Hajar menilai hadis, sanad hadis ini sebagai hasan. Imam Al-Munziri juga menilai sanad hadis ini sebagai hasan.
Maksudnya di sana ada sebahagian daripada ulama menilai sanad hadis ini sebagai hasan. Sekiranya ia adalah perkataan Abdullah bin Abbas sekalipun, maka ia bukanlah ijtihad daripada Abdullah bin Abbas, bukan boleh dihukumkan hadis ini sebagai hadis marfu'. Kerana Abdullah bin Abbas ketika menceritakan perkara ini, dia menceritakan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib mesti kena datang daripada Rasulullah. Okey, satu benda. Maksudnya ada hadis. Tapi hadis ini berlaku khilaf, ada hak yang menerima, ada hak yang tidak menerima. Sekarang ni ramai ulama hak yang menerima hadis ini. Ada sebagian ulama menerima. Sehinggakah antara ulama yang menerima hadis ini siapa? Tahu tak? Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab, dalam masail, di sana ada permasalahan-permasalahan yang dikumpulkan oleh anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayat daripada ayah dia. Anak dia nama Abdullah bin Ahmad. Yang mana hadis ni dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Dikeluarkan juga oleh Imam Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Yang mana Imam, nanti yang kena cari, yang ada tulis bab ni. Baik. Okey. Kata Abdullah bin Imam Ahmad, dia kata, sami'tu abi yaqul, aku pernah mendengar ayahku berkata, hajajtu khamsa hijaj, aku pernah melakukan haji 5 kali haji. Minha thintain rakibah, 2 kali aku menaiki kenderaan, wa thalathah masyia, dan 3 kali aku berjalan kaki. Ataupun sebaliknya, 2 kali aku jalan kaki ataupun 3 kali aku naik kenderaan. Satu kali tu fadalaltu at-tariqa fi hijjatin. 1 kali tu aku sesak jalan. Tengah pergi jalan, sesak jalan. Masa aku berjalan kaki, sesak jalan, tak tahu jalan nak pergi ke mana. Jauh daripada Iraq nak sampai ke Makkah. Maka wa kuntu masyia, ketika aku jalan kaki, sesak, tak tahu nak pergi ke mana ni. Faja'altu aqul, maka boleh aku berkata, ya ibadallah, dulluni 'ala at-tariq, wahai hamba Allah. Ilau, wahai hamba Allah, tunjuk kepadaku jalan, tunjuk kepadaku jalan, tunjuk kepadaku jalan. Falam azal aqulu dhalika hatta waqaftu 'ala at-tariq. Aku sentiasa mengulangi perkataan tersebut, ya ibadallah dulluni 'ala at-tariq, sehingga aku jumpa jalan. Baik. Riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang menggunakan perkataan ini, dulluni 'ala at-tariq, adalah riwayat yang sahih, riwayat yang sabit daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Dan Imam Baihaqi dalam kitab Al-Adab, panjang sikit ada sikit lagi, kebetulan dia tulis tu. Imam Baihaqi dalam kitab Al-Adab dikatakan, hadza mauqufun 'ala Ibn Abbas. Hak tadi hak yang kita cerita tu, hadis tu adalah hadis mauquf daripada Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Rasulullah. Tapi musta'malun 'inda as-salihin min ahli al-'ilm, tapi dipakai, diguna oleh orang-orang soleh dari kalangan ahli ilmu, orang soleh yang ada ilmu, yang alim. Dia ada orang soleh dan alim, ada orang soleh alim. Baik, sebab dia liwujudi sidqihi indahum fi ma jarrabu, kerana benar, betul benda tu di sisi mereka setelah mereka melalui pengalaman sendiri, jadi sungguh. Baik. Begitu juga cukuplah situ dulu, panjang lagi kalau kita boleh cerita. Kebetulan Abah kaji juga bab ni, tanda-tanda benda hak yang disebut oleh beberapa ulama dalam kitab mereka. Jadi kesimpulan, jadi kalau start kita sesak jalan, kita hilang binatang, baik, jadi boleh kita kata, a'inu ya ibadallah, bantulah wahai hamba-hamba Allah, kerana di sana ada malaikat yang Allah SWT izinkan untuk dia membantu anak Adam. Tetapi bukanlah dalam semua hal, bukanlah siapa semua hal. Mata buta, malaikat tolong celikkan mata, tu tidak dibolehkan. Baik, jadi bukan dalam semua keadaan, bukan semua keadaan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam.